Terlintaskah dan terfikirkah di fikiran tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi pinjaman kepada Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maksudnya siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Janji Allah cukup jelas. Barang siapa yang menafkahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, rezeki yang berlipat ganda sedang menanti. Marilah sama-sama kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau ringkasnya Kombat. Kita berwakaflah dan hadiahkan pahalanya kepada ibu ayah kita yang tersayang. Penantian selama 20 tahun penduduk Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat untuk berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama 20 tahun ini hanya 3 buah surau menjadi tempat mereka menunaikan salat Jumaat, salat Aidilfitri serta lain-lain acara seumpamanya, dan keadaan semakin sesak untuk menampung keperluan ibadah lebih 30,000 penduduk di Bandar Tasik Kesuma. Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat boleh memuatkan sejumlah 3,000 jemaah atau lebih dalam satu-satu masa dengan rekaan landscape serta persekitaran yang indah. Ia juga akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuklah dewan serbaguna dan seminar, ruang pengurusan jenazah, bilik-bilik kuliah, pusat sumber, pejabat pengurusan, bilik mesyuarat, ruang permainan dalaman untuk kanak-kanak, kediaman pegawai masjid serta ruang perniagaan untuk menjana ekonomi umat Islam setempat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berinfak untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma ini, bukan sahaja rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah, bahkan dijanjikan dibina sebuah mahligai untuk kita di dalam syurga Allah di hari akhirat nanti, dan kita juga mendapat pahala yang berpanjangan selagi mana ada insan yang beribadah di dalam masjid ini dan dilakukan kebaikan-kebaikan padanya. Subhanallah. Itu dia laungan semangat daripada Ustaz Zainul Hisham mewar-warkan tentang bagaimana cara simple lah orang kata untuk kita dapat pahala dengan berwakaf, apatah lagi untuk membina masjid kan. Ini penting ni untuk projek Masjid Bandar Tasik Kesuma di Beranang Selangor, di mana kompleks masjid ni memerlukan dana untuk membina dan menyiapkan keseluruhan kompleks masjid Bandar Tasik Kesuma ataupun Kombat tadi disebut sebanyak 20 juta ringgit. Jadi untuk memperincikan tentang perkara itu bersama saya di studio Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor, Saudara Nur Zuhairi Zakwa. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Jadi telah ditunjukkan tadi Ustaz Zainul Hisham mengalu-alukan, meraihkan mereka-mereka nak menyumbang ataupun berwakaf kan. Jadi setakat hari ini diwar-warkan untuk sesiapa nak berwakaf ni, setakat ni petipan macam mana merangsangkan dan berapa kalau dapat kongsikan? Okey, terima kasih kepada saudara Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagaimana soalan yang tadi, sambutan memang kita amat menggalakkan. Kita pun tidak menjangka dalam masa 2 bulan kita berkempen, kita dah melancarkan kempen wakaf ini khutipan, sehingga kalau secara rasminya pada 7 hari Oktober adalah 4,01,000. Alhamdulillah. Yang kita pun tidak menjangka sasaran awal kita sebenarnya untuk 2 bulan ni hanyalah dalam sekitar 2 juta, tapi berganda double. Dan mungkin hari ni lah saya rasa kalau tak rasminya 4.1 juta, mana 4,100,000 dan insya-Allah kita sasarkan pada penghujung tahun Disember 2020 ni, penghujung tahun kita sasarkan 10 juta walaupun pada awalnya
kita meletakkan 5 juta. Tujuan kita meletakkan sasaran ini adalah salah satunya untuk membolehkan kita melaksanakan projek inilah, kerana syarat untuk mendapat kebenaran merancang sekurang-kurangnya kita belum mendapat separuh daripada nilai projek, iaitu nilai projeknya adalah 20 juta dan sekiranya kita dapat kutipan dalam sekitar 10 juta ini, insya-Allah kita dah boleh memohon kebenaran merancang daripada PBT dan kita juga boleh mulakan kerja-kerja pembinaan di peringkat awal. Contohnya kita kata kerja-kerja leveling, holding, dan sebegitulah. Itulah termasuk kerja-kerja meratakan tanah, salah satunya. Itu salah satu yang kita sasarkan sampai selewat-lewatnya Disember 2020 dan insya-Allah pada Januari kita akan mulakan kerja pembinaan masjid. Okey, jadi kawasan ada 20 juta ringgit. Jadi 10 juta ringgit diperlukan untuk kalau boleh menjelang hujung tahun ni untuk kerja-kerja pembinaan lah. Okey. Jadi targetnya bila siap ni masjid ni agak-agak ni? Kalau cantik lah semua ni lancar. Okey, sekiranya kami memperolehi dana 10 juta pada Disember 2020 ini, kita sasarkan tempoh projek pembinaan ini makan masa selama 2 tahun dan kita sasarkan insya-Allah pada tahun 2022 kita telah ada masjid yang siap dibina dengan sempurna. Itu insya-Allah lah kita sasarkan selama 2 tahun. Jadi maknanya bermula Januari 2021 dan siap pada Disember 2022 dan mungkin boleh kita gunakan pada tahun 2023 insya-Allah. Harap-harapnya tiada halangan lah kan, dan dipermudahkan kalau semua ni lancar. insya-Allah 2023 2023 itu kita dah boleh pakai. Itu sasaran panjangnya lah. Kalau mungkin pembinaan tu boleh dilajukan atau dipercepatkan, mungkin lagi awal daripada itu. Ini sasaran jangka panjang lah, jangka maksimum, harap-harapnya lah. Dan sebab itulah kita harap penyumbangan dana ini dapat berlaku secara berterusan. Kerana difahamkan ada juga lah terdapat sebilangan masjid-masjid yang kadang-kadang tersangkut disebabkan terputusnya sumbangan dana ini. Saya tak nak sebut lah kan, tapi ada juga berlaku kadang-kadang dia dah separuh jalan tetapi sumbangan dana terhenti. Bila berlakunya sumbangan yang terhenti ini, maka dia tidak dapat meneruskan lagi. Jadi dia dianggap sebagai terbengkalai lah. Kira kita harap insya-Allah lah dengan kempen yang kami jalankan bersama termasuk pihak TV Al-Hijrah ni, insya-Allah saya rasa kita dapatlah sebagaimana yang disasarkan 2022 tadi. Insya-Allah. Jadi kapasiti masjid nanti bila siap nanti mampu memuatkan difahamkan 3,000 jemaah. 3,000 dan lebih lah dalam satu masa. Dan kawasan tu memang kawasan perumahan kan difahamkan. Kawasan perumahan. Dan suka saya nak sebut di sini sebenarnya, walaupun kami dipanggil masjid ataupun komplek Masjid Bandar Tasik Kusuma, tetapi terdapat beberapa taman yang di sekitarnya yang boleh saya sebutkan. Sebagai contoh, Taman Pelangi Semenyih 2, kemudian Eco Hill. Eco Hill ni memang besar, kawasan yang dibangunkan oleh syarikat Eco Setir dan juga Eco Majestic. Ini kedua-dua taman ini adalah yang akan menjadi tetamu kepada masjid ni insya-Allah. Dan juga tidak kurangnya kawasan perindustrian. Walaupun kita kata kawasan perindustrian ni bukanlah kawasan perumahan, tetapi pekerja-pekerja yang mungkin sama ada pekerja tempatan ataupun pekerja yang kata orang pekerja asing juga nanti akan bersolat di masjid berkenaan nanti insya-Allah. Jadi itu yang saya minta disebutlah pasal kadang-kadang orang dengar Masjid Bandar Tasik Kusuma seolah-olah macam Bandar Tasik Kusuma je punya, tetapi di kawasan itu kalau kata terdirinya komplek masjid ini, mereka-mereka yang saya sebut ini pun akan turut sama mendapat manfaatnya, imarahkan bersama. Jadi seolah-olah macam Korea jiran lah. Kita punya taman-taman jiran gitu kan. Baik tuan, yelah kita nak berwakaf ni kan, kita takut ada orang akan mempersoalkan ni macam-macam bersifat bakil sikit lah. Jadi macam mana nak hijrahkan minda teori dan praktikal ni daripada seorang yang bakil ni nak menjadi orang yang dermawan? Ya, sebenarnya benda ini memang banyak berlaku dalam masyarakat kita.
Maksudnya kita sekarang ni adalah peranan seperti kami lah, orang-orang seperti kami, AJK dan juga para ulama, ustaz-ustaz, untuk menjelaskan kepada mereka yang masih ada lagi sikap kebakilan dari segi nak berinfak ni, supaya mereka sebenarnya faham dan sedar bahawanya dengan melakukan infak inilah rezeki itu akan dipertingkat ataupun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka kena faham juga, kadang-kadang konteks rezeki ni kena lihat dari cakupan yang lebih luas. Jangan kita ingat bila kita bagi contohnya RM10, besok pagi bangun tidur kita boleh dapat RM100. Tidak. Kadang-kadang Allah bagi dengan pelbagai cara. Betul. Mungkin dengan cara kita sihat tubuh badan. Betul. Mungkin dalam waktu COVID ni kan kita tengok orang lain mungkin mengalami kejakitan, tapi mungkin dengan cara bersedekah ini Allah selamatkan kita daripada perkara-perkara seperti ini kan. Begitu juga dari segi kita lihat dikurniakan oleh Allah anak-anak yang soleh, dan berbagai aspek lah kalau kita kena lihat rezeki ini dari cakupan yang luas. Pasal kadang-kadang bila kita sebut dibalas atau dilipat gandakan rezeki ni, kadang-kadang orang melihat dari segi duit yang dibagi tu dibalas dengan duit. Ini banyak kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebenarnya rezeki ni kita kena lihat dari luas, luas cara Allah memberikan kita, termasuk umur yang panjang kan, untuk mudah untuk kita beribadat. Itu pun salah satu rezeki. Betul. So, jadi rezeki Allah datang dari pelbagai cara lah. Baik, Tuan Nurzuari, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian, dan moga-moga terus mendapat dana untuk membina masjid. Itu ada tertera di kaca TV anda, nombor hotline, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Boleh salurkan terus dana untuk pembinaan Masjid Bandar Tasik Kesuma di Beranan, Selangor. Okey, sama-sama kita berwakaf insya-Allah. Terima kasih lagi. Sama-sama. Okey, kita berehat sebentar, kita akan jumpa kembali selepas ini. Assalamualaikum.